akan mula rekod kelas kita. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi pada malam ni kita nak habiskan bab 8 iaitu garis dan sudut. Okey, kalau kamu dah faham kelas cikgu malam ni maksudnya kamu dah boleh faham dah satu bab. Okey, jadi kamu dah boleh faham dah satu bab. Okey, jadi boleh cikgu teruskan ke kelas kita malam ni? Boleh. Okey, mana suara yang lain ni? Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Okey, baik. Okey, jadi cikgu mula share skrin. Okey. Jadi cikgu akan terangkan slow-slow. Cikgu akan terangkan slow-slow. Okey, jadi bab 8. Kita ni belajar bab berapa? Kita ni tengah belajar bab 8 iaitu garis dan sudut. Garis dan sudut. Okey. Hari ni sebelum cikgu teruskan, kita fokus kita adalah tentang sudut. Mencari nilai sudut. Sudut tu apa? Sudut ni adalah pembukaan. Cikgu recap balik. Cikgu recap balik. Sudut ni adalah tentang sesuatu pembukaan dua garisan. Okey. Jadi kita dah faham dah. Sudut ni apa? Sudut ni adalah pembukaan dua garisan. Okey, habis sampai situ. Okey, kemudian cikgu akan teruskan dengan sudut istimewa. Sudut istimewa. Okey, apa sudut istimewa ni? Okey, kamu boleh tengok dekat depan. Sudut istimewa ni, kenapa cikgu cakap sudut istimewa? Sudut istimewa ni adalah bila soalan just bagi hint dekat dia, kamu terus tahu berapa nilai sudut dia. Okey, jadi yang pertama sekali, sudut istimewa yang pertama sekali adalah apabila kamu nampak dia punya pembukaan berbentuk petak. Dia dalam keadaan betul-betul petak. Nampak ni, dia betul-betul petak. Yang garis warna hitam, dia betul dalam keadaan baring. Dan garis warna biru, dia betul-betul tegak. Dia tak sengit pun. Okey. Jadi dekat sini, sudut dia dekat sini, kamu tak payah nak tulis bulat. Dia akan jadi petak juga. Jadi bila kamu nampak dia bentuk petak macam ni, dia berapa darjah? Dia berapa darjah? 90. Tak dengar. 90. Okey, pandai. 90 darjah. Jadi hint dia apa? Hint dia dekat sini adalah bila kamu nampak dia berbentuk petak dekat mana? Petak dekat sini. Jadi bila dalam soalan dia tulis petak sahaja, dia tak tulis sudut tu. Dia tulis petak aje, kamu boleh terus dapat agak dia adalah dalam keadaan 90 darjah. Jelas ke sampai situ? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, sudut istimewa yang kedua ni adalah apabila kamu nampak dua garisan. Dua garisan dia membentuk satu garis lurus. Dia seolah-olah satu garis lurus. Padahal dia ada dua garisan dekat sini. Okey. Jadi, bila kamu nampak dia punya sudut dalam satu garis lurus, bermakna berapa darjah dekat sini? Berapa darjah? 180. Ya, pandai. 180 darjah. Jadi dia punya hint dekat sini adalah garis lurus. Ingat tu, ingat tu. Bila soalan cakap garis lurus A pergi kepada B, dia tak cakap pun 180 darjah. Dia hanya bagi tahu garis lurus A pergi kepada B. Lepas tu dia terus pergi soalan tu terus pergi kepada soalan lain. Dia terangkan maklumat lain.
Jadi maklumat A pergi kepada B adalah garis lurus tu, kita boleh faham apa? Sudut pembukaan dekat situ adalah 180 darjah. Jelas ke ciri-ciri yang kedua? Jelas. Okey, baik. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Ciri-ciri istimewa, sudut istimewa dekat sini adalah apabila satu garis lurus, satu garis lurus dan satu lagi garis lurus dia bertembung tepat dekat tempat yang sama. Jadi pembukaan sudut dia dekat sini membentuk seolah-olah satu bulatan penuh. Jadi bila satu bulatan penuh, dia berapa darjah dekat sini? 360. Pandai, dia 360. Jadi dekat sini, bila kamu nampak dia punya hint apa? Dia punya hint. Hint tu maksud dia punya apa orang kata? Dia punya hint lah. Hint ni apa Hint ni macam petanda. Hint ni adalah petanda. Dia membentuk bulatan. Dia seolah-olah dia cakap bulatan A O B, A pergi kepada B, dia cakap membentuk bulatan. Dekat situ, bila dia mention tentang bulatan, kamu kena faham sudut dia adalah 360. Ini cikgu recap balik. Kita dah belajar dah benda ni, tapi cikgu recap balik. Jadi kamu kena ingat, kalau dia petak, dia adalah 90 darjah. Kalau dia garis lurus, dia adalah 180 darjah. Kalau dia membentuk satu bulatan penuh, dia adalah 360 darjah. Cikgu tak masuk lagi lesson. Cikgu tak masuk lagi lesson yang hari ini. Okey. Jadi sampai sini sudut istimewa ni jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey, baik. Okey. Jadi apa yang kita nak belajar hari ni? Apa yang kita nak belajar hari ni? Okey, kita nak belajar ciri-ciri sudut istimewa. Ciri-ciri istimewa. Kita cakap dia adalah ciri-ciri istimewa. Ciri-ciri istimewa. Ada sudut istimewa. Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, ciri-ciri silap. Yang kita cakap. Ciri-ciri sudut istimewa. Okey. Jadi sekarang ni fokus kita bahagian ciri-ciri sudut istimewa. Fokus kita hari ni, yang pertama dekat sini cikgu nak ajar dekat kamu ini. Sudut sepadan ni apa? Sudut selang-seli ni apa? Sudut pedalaman tu apa? Okey, jadi yang pertama sekali cikgu akan terangkan kepada kamu sudut sepadan. Cikgu akan terangkan kamu sudut sepadan. Sepadan tu apa? Apa maksud sepadan? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud sepadan? Kristina, agak-agak apa maksud sepadan, Kristina? Dia tu pakai baju yang sepadan lah. Apa maksud sepadan? Sama. Tak tahu. Erina, apa maksud sepadan? Sama kot. Sama, pandai. Sepadan bermaksud sama. Sama. Jadi kamu tengok, sepadanlah baju kau hari ni. Maksudnya apa yang kita cuba sampaikan, baju A dengan B tu sama. Sepadan tu adalah maksudnya sama. Jadi sekarang apa sudutnya sepadan tu? Okey, jadi ciri-ciri sudut yang pertama adalah sudut sepadan. Macam mana kita nak tahu keadaan sudut sepadan? Okey, keadaan dia kamu kena faham. Keadaan sudut sepadan ni kamu kena tulis tahu. Keadaan sudutnya sepadan ni yang pertama adalah apabila ada, tak ada, cikgu terus gabung ayat dia. Keadaan dia adalah apabila dua garis lurus bersilang. Dua garis lurus bersilang. Bersilang tu maksudnya apa? Bersilang tu maksudnya membentuk X. Membentuk X. Macam orang cari harta karun. Dia membentuk X. Garis lurus bersilang.
Jadi bersilang tu macam tangan. Tangan kamu bersilang macam Ultraman tu. X. X. Membentuk ni K. Okey, dia membentuk X. Okey, jadi bila ada dua garis lurus bersilang ni, cikgu akan tunjukkan garis lurus yang pertama adalah garis lurus warna hitam. Dan cikgu akan pergi kepada garis lurus yang kedua. Garis lurus yang kedua adalah garis lurus warna biru. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila ada dua garis lurus bersilang, maksudnya dekat sini dia dah pecah kepada beberapa bahagian. Bulatan tu dia dah berpecah kepada beberapa bahagian. Mana bahagian dia? Bahagian dia dekat sini. Ini adalah bahagian 1. Ni cikgu tunjuk. Ini adalah bahagian 1. Yang ini cikgu tunjuk bahagian kedua. Yang ini adalah cikgu tunjuk bahagian ketiga. Yang ni adalah cikgu tunjuk bahagian bahagian keempat. Jadi bila dia adalah sudut ni satu bulatan penuh Sudut ni satu bulatan penuh. Sudut ni satu bulatan penuh. Jadi bila ada dua garis lurus, dia dah pecahkan bulatan tu kepada 4 bahagian. Dia tak kisah pun mana-mana bahagian. Yang ni cikgu namakan bahagian 1, yang ni cikgu namakan bahagian 2, ni cikgu namakan bahagian 3, ni cikgu namakan bahagian 4. Jadi bulatan untuk yang bulatan tu, mana bulatan dia ni, yang tengah-tengah ni. Sudut dekat tengah-tengah tu, satu bulatan tu dah berpecah kepada 4 bahagian. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Boleh. Okey. Jadi mana yang sepadan? Mana yang membentuk sepadan tu? Okey, tengok betul-betul. Cikgu pangkah lagi sekali. Cikgu pangkah lagi sekali. Okey. Yang sepadan tu kamu kena ingat. Yang sepadan tu adalah yang berhadapan. Berhadapan. Contoh. Kamu tengok kepada bahagian 1. Bahagian 1 dekat sini, dia berada dekat sini. Dia berada di sini. Ni adalah sudut bahagian 1. Cikgu namakan dia namakan dia A. Cikgu bagi namalah sudut A. Cikgu namakan sudut A. Okey, cikgu namakan dia sudut A. Jadi sudut A ni yang berhadapan. Ingat ni tips cikgu buat awal ni. Yang berhadapan dengan bahagian A. Mana satu berhadapan dengan bahagian A? Mana satu berhadapan dengan bahagian 1? Bahagian mana yang berhadapan? Ya, pandai. Bahagian 1 yang berhadapan dengan dia adalah bahagian 3. Jadi cikgu namakan sudut ni adalah sudut B. Okey, kenapa cikgu namakan tu? Okey, cikgu nak cakap dekat kamu, sudut A dia berhadapan, berhadapan dengan sudut B. Jadi bila sudut A berhadapan dengan sudut B, maksudnya apa? Nilai sudut A dengan nilai sudut B adalah sama. Itu ciri-ciri dia. Maksudnya kamu tak perlu mengira pun. Bila soalan tu tanya, kalaulah okey, cikgu tunjuk tunjuk nilai. Cikgu masukkan nilai dekat bawah Okey, cikgu masukkan nilai dekat bawah. Okey, untuk bahagian A kita, kalau cikgu cakap untuk sudut A ni adalah 75 darjah, sila cari berapakah nilai di bahagian B. Kamu tak perlu kira pun. Kamu boleh terus ambil nilai dekat A, masukkan nilai dekat B. Maksudnya bila kamu tengok A tu 75 darjah, automatik B tu adalah 75 darjah. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey. Sekarang ni kita tengok kepada bahagian kedua.
Bila kita tengok bahagian kedua, mana satu yang berhadapan dengan bahagian kedua? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4? Bahagian berapa yang berhadapan dengan nombor 2? Bahagian 4. Pandai. Bahagian 4. Okey, jadi bila cikgu cakap bahagian 4, 2 dan 4 tu berhadapan, maksudnya sudut dekat bahagian nombor 2, nilai dia akan sama dengan yang berhadapan dengan dia. Jadi kalau A adalah sama dengan B, jadi dekat sini kita dapat apa? Sudut C adalah sama dengan sudut D. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, jadi bila cikgu cakap dekat bahagian kedua tu adalah 105 darjah, ni bahagian dekat nombor 2 ni, cikgu letak C, cikgu letak C. Bahagian dekat C tu 105 darjah, kamu tak payah nak cari pun nilai sudut dekat D tu. Kamu tak payah cari pun nilai sudut dekat D. Kamu boleh terus ambil nilai dekat D adalah 105 darjah juga. Itulah apa yang istimewanya dekat sudut sepadan. Bila kamu nampak satu sudut tu sepadan, berhadapan dengan dia. Macam mana tu? Sudut A berhadapan dengan sudut B. Jadi kalau nilai dekat A 75, maksudnya dekat B yang depan A tu adalah 75 juga. Jelas ke untuk situ? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita teruskan yang kedua. Kalau cikgu letak C yang berhadapan dengan C adalah D. Jadi kalau C ni cikgu letak 105 darjah, kita tengok D. Kita tengok dekat soalan D. Kita tengok dekat sudut D. Manakala C tu adalah 105 darjah, jadi untuk D tu tak perlu kira. D tu automatik akan jadi 105 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Ini nama dia apa? Nama dia adalah sudut sepadan. Ini nama dia sudut sepadan. Ini baru satu. Ini baru satu. Cikgu nak kenalkan kamu. Okey, sempat salin tak? Sempat. Okey, baik. Okey, jadi sudut sepadan ni cikgu dah habis terang. Sudut sepadan ni cikgu dah habis terang. Sekarang ni cikgu nak terang dulu, terang pula sudut selang-seli. Apa tu maksud sudut selang-seli? Okey, jadi cikgu akan pergi kepada yang kedua. Sudut yang istimewa yang kedua kita nak belajar. Okey, sekarang ni ambil gambar yang ni dulu. Ambil gambar. Nanti salin. Ambil gambar. Erina dah habis salin dah yang ni? Dah. Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan teruskan pergi kepada soalan nombor 2. Ciri-ciri nombor 2. Nama dia sudut selang-seli. Sudut selang-seli. Okey, sudut selang-seli ni macam mana? Apa maksud selang-seli? Apa maksud selang-seli? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa maksud selang-seli? Kristina, apa maksud selang-seli? Selang-seli ni kalau ada satu kotak dekat sini, ada satu kotak dekat sini, kita maksudkan selang-seli ni kalau cikgu cakap ada satu kotak dekat sini. Okey, ini hitam, cikgu pergi kepada putih, lepas tu hitam, lepas tu putih, lepas tu hitam. Ini maksud dia adalah selang-seli. Apa yang maksud selang-seli dekat sini? Kalau hitam dekat sini, lepas tu dia pergi putih. Hitam, putih. Hitam, putih, hitam. Apa yang selang-seli dekat sini? Hitam dan putih. Hitam dan putih tu berselang-seli. Sampai situ boleh faham ke semua? Kita selang-seli. Okey, jelas? Jelas. Okey. Kalau cikgu cakap selang-seli, satu kiri, satu lagi kena kiri ke kanan? Kanan. Ya, kanan.
Kita selang-seli. Kiri kanan macam orang berjalan. Kiri kanan. Maksudnya apa? Dia selang-seli. Kaki kiri dulu kaki kanan, kaki kiri dulu kaki kanan, kaki kiri dulu kaki kanan, kaki kiri dulu kaki kanan. Itu maksud selang-seli kiri kanan. Okey, seterusnya kalau cikgu cakap atas, kita nak teruskan ke bawah ke atas? Macam mana selang-seli kalau atas? Bawah. Ya, bawah. Jadi tengok ni, kalau cikgu cakap atas, lepas tu atas lagi, dia tak jadi selang-seli. Bila cikgu cakap atas, bawah. Lepas tu pergi atas balik, atas, bawah. Atas, bawah. Itu maksud selang-seli. Itu maksud dia selang-seli. Kenapa cikgu terang benda ni? Sebab sudut selang-seli ni, dia ada gile-gile. Apa gile-gile dia? Gile-gile dia adalah pada kiri kanan dan atas bawah. Okey, jadi kamu tengok ni Okey, tengok betul-betul Okey, kalau tak faham tanya cikgu. Okey, sudut selang-seli ni adalah dekat mana keadaan dia ada yang pertama adalah dua garisan selari. Garisan selari ni macam mana? Garisan selari ni adalah apabila ada dua garisan straight. Dua garisan straight. Ni, dua garisan straight. Kalau kita cakap satu garisan kalau kita cakap garisan pertama tu straight, kamu tengok dekat depan apa maksud selari ni? Okey. Okey, garisan pertama cikgu buat warna hitam. Tengok cikgu. Garisan pertama cikgu buat warna hitam. Garisan kedua cikgu buat warna biru. Okey, kalau dia betul-betul dua-dua dalam keadaan straight macam ni baru dikira selari. Kalau warna biru ni cikgu bengkok kan, dia tak jadi selari. Kalau warna biru ni cikgu bengkok kan, dia tak jadi selari. Bengkok lagi, lagilah tak selari. Kalau cikgu ke dalam kan, dia tak selari. Kalau kita ke dalam kan, dia tak selari. Jadi selari ni macam mana? Ini maksudnya selari. Selari ni maksudnya pembukaan yang sama. Pembukaan yang sama. Kalau cikgu cakap ni 5 cm, bermaksud dekat hujung ni pun adalah 5 cm. Itulah maksud dia selari. Dia buka sama-sama. Boleh faham ke tentang selari tu? Boleh. Boleh. Okey, jadi tulis nota. Selari bermaksud pembukaan yang sama. Pembukaan yang sama. Pembukaan yang sama. Okey. Jelas kat situ. Boleh faham kat situ selari tu? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, seterusnya cikgu nak ajar pula. Kita dah ada dua garisan selari. Okey, keadaan yang seterusnya ditambahkan oleh satu garisan rentas. Kita panggil satu garisan rentas. Tapi kalau kita nak tahu selari ni senang je, soalan bagi hint. Bila kamu soalan kata dua garisan selari, selalunya soalan akan bubuh anak panah. Dia akan bubuh anak panah macam ni. Dia akan bubuh anak panah macam tu. Jadi kalau bila kamu nampak anak panah macam tu, maksudnya dia selari. Dia selari. Selari tu maksud apa? Pembukaan yang sama. Bila cikgu cakap sini buka 5 cm, maksudnya sini pun buka 5 cm juga. Okey, habis dekat situ. Okey, kemudian kita tengok kepada yang warna hijau. Satu garisan rentas. Okey, kita tengok satu garisan rentas. Macam mana satu garisan rentas? Garisan rentas adalah satu garisan yang potong dua garis selari tu. Satu garisan yang potong dua garisan selari tu macam mana? Dia tinggal potong tu. Jadi bila kamu nampak ada satu garisan yang garisan rentas ni apa? Garisan yang memotong dua garisan selari. Memotong ataupun kita cakap memintas garisan selari. Okey, jelas ke tentang garisan rentas? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain macam mana? Jelas ke setakat ni? Nanti kita buat soalan sama-sama. Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, dua sudut selang-seli ni, okey kita nak masuk. Sudut selang-seli hanya berada di belah dalam garisan selari. Macam mana cikgu cakap ada dalam? Okey, mana bahagian dalam, mana bahagian luar? Sini, dekat sini kita panggil dekat belah dalam. Yang belah dalam ni, yang tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni. Ingat, kalau cikgu cakap sudut tu dekat sini, dia berada dekat luar. Kalau cikgu cakap sudut tu berada dekat sini, sudut tu berada di luar. Okey, sama juga kat bawah ni. Kalau cikgu cakap dekat belah luar ni, dekat belah bawah ni, dia berada di luar.
Jadi untuk sudut selang-seli dia berada dekat mana? Dia berada di antara dua garisan selari. Kalau kamu pening, kamu ingat ayat cikgu, dia berada dekat belah dalam dua garisan selari ni. Okey, sampai situ boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi tengok ni betul-betul. Okey. Sudut dekat sini, sudut dekat sini, satu kita cakap dia belah kanan. Satu lagi kita cakap dia belah kiri. Fokus kepada garis rentas. Fokus kepada garis rentas. Kalau yang atas belah kanan, kalau yang bawah belah kiri ke kanan bila kita cakap selang-seli? Kalau atas kita buat belah kanan, bila kita nak selang-seli. Kalau dekat atas kanan, bawah kiri. Itu maksudnya selang-seli. Itu maksud selang-seli. Cikgu ulang lagi sekali. Cikgu ulang lagi sekali. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey. Tengok ni, tengok kepada sudut A. Yang selang-seli dengan sudut A ni, okey, cikgu bubuh. Cikgu bubuh. Satu B, satu C. Okey, yang selang-seli dengan sudut A ni mana? B ke C? Kalau dia kata selang-seli, maksudnya satu belah kanan garisan rentas, satu lagi bila cikgu cakap dia selang-seli, satu belah kiri garisan rentas. Jadi yang selang-seli dengan A adalah sudut B. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Jadi yang selang-seli dekat sini adalah A dengan B. Adalah sudut A dengan B. Okey, seterusnya. Kamu tengok ni, cikgu copy. Cikgu copy. Okey, cikgu copy. Cikgu akan buat lagi. Ini cikgu delete kejap. Cikgu delete. Okey. Okey, cikgu delete. Okey, kejap. Cikgu delete kejap. Kejap. Okey, tengok ni. Tadi A dengan B. Sekarang ni, cikgu ubah C dengan D. Okey, kalau dia belah dalam, ingat, sudut selang-seli hanya belah dalam dua garis selari. Kalau yang belah C ni, bila cikgu cakap selang-seli dengan dia adalah berada pada sudut D. Sebab apa? Sudut dekat C ni belah atas dia kiri. Jadi yang bawah dia duduk kanan. Itu maksudnya sudut selang-seli. Jadi apa dia? Sudut A, nilai dekat sudut A akan sama dengan nilai sudut B. Sudut dekat C, nilai dia akan sama dengan sudut D. Itu maksudnya sudut selang-seli. Boleh faham ke semua? Jelas ke setakat ni? Ke dah pening dah? Okey, bagus. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan, siapa-siapa ada soalan, jangan segan silu nak tanya. Tanya je. Tanya je. Okey, cikgu nak tanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah jelas ke setakat ni? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi sudut selang-seli ni kamu kena ingat dia selang-seli. Kalau satu kiri, satu bawah, satu kanan. Kalau satu atas, satu bawah. Okey, cikgu tak boleh tulis sebelah ni. Cikgu tak boleh tulis di sebelah ni. Itu kita namakan dia sudut bersebelahan. A selang-seli dengan dia adalah B. Jadi fokus kamu apa? Fokus kamu adalah garisan rentas ni. Fokus kamu adalah garisan rentas ni. Okey. Jadi nilai dekat A akan sama dengan nilai dekat B. Sama juga nilai dekat C. Nilai dekat C akan sama dengan nilai dekat D. Okey, itu masuk selang-seli. Jadi, kita akan proceed kepada latihan yang pertama. Kita akan buat sama-sama. Okey, boleh proceed kepada latihan. Cikgu nak tunjuk latihan ni. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, buka worksheet yang cikgu suruh print tu. Ni worksheet ni cikgu suruh print tau. Kalau nak senang faham kena print. Kalau tak, kamu kena lukis balik. Okey, jadi kamu tengok ni. Okey. Tak ada kira-kira pun dekat sini. Tak ada kira pun. Siapa kira, dia dah salah. Dia sebenarnya boleh kira tapi kita nak jawapan ringkas dia. Okey, jadi
cikgu tunjuk dekat sini. Sekarang ni kita nak cari nilai X. Okey, fokus kita adalah nak cari nilai X. Okey, fokus kita adalah cari nilai X. Okey. Yang pertama sekali, ingat soalan ni, soalan A, B, C, D, E, kita guna dua ciri-ciri. Yang pertama, kita akan guna ciri-ciri sudut sepadan. Sudut sepadan ni apa? Apabila dia berhadapan. Mana berhadapan? Tengok balik nota ni. Okey. Yang kedua, nak jawab soalan ni, kamu kena faham sudut selang-seli. Kamu kena faham sudut selang-seli. Jadi kita nak cari nilai X. Cikgu slow sikit sebab azan Okey, jadi kita nak cari nilai X. Kamu kena decide dulu. Kamu nak pakai sudut sepadan ke? Kamu nak pakai sudut selang-seli? Okey, jadi kamu kena ingat satu benda. Tips dekat sini adalah sudut sepadan ni hanya boleh berlaku apabila dia berhadapan. Apabila dia berhadapan. Sudut selang-seli ni hanya berlaku di dalam dua garisan selari. Dia berlaku dalam dua garisan selari. Jadi mana garisan selari ni? Kamu tengok ada anak panah, itulah dua garisan selari. Jadi kalau siapa-siapa tak nampak garisan selari ni, cikgu pekatkan dengan garisan warna hitam. Ni dua garisan selari. Jadi lepas cikgu pekatkan ni, cikgu akan nampak garisan rentas. Jadi garisan rentas dia adalah yang warna hijau ni cikgu tunjuk. Okey, sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Okey, sekarang ni cikgu nak soal kamu. Cikgu boleh pakai sudut selang-seli tak dekat sini? Boleh. Okey. Kalau boleh, tengok dekat sini. Kita nak cari nilai X. Dan nilai X tu berada di luar. Dia berada di luar. Mana luar ni? Ini luar. Luar. Dua garisan selari. Sekarang ni nak pakai sudut selang-seli, dia mesti berada di dalam garisan selari tu. Sekarang ni X tu berada di luar. Luar dua garisan selari tu. Sampai situ jelas? Jelas. Okey. Baik, sekarang ni kita kena masukkan X tu ke dalam dua garisan selari tu. Macam mana nak masukkan? Kita pakai sudut sepadan. Jadi cikgu nak soal kamu. Okey, kita ada satu bahagian pertama, bahagian kedua dengan bahagian ketiga. Mana satu yang berhadapan dengan X? Mana satu sudut sepadan dengan X? Satu ke, dua ke, tiga? Dua. Okey, pandai. Jadi yang berhadapan dengan X tu adalah sudut di bahagian 2. Jadi bila cikgu cakap X ni nilai dia sama, bila kita cakap dia sudut sepadan, jadi cikgu letak sini X juga. Sebab apa? Sebab nilai dia sama. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, baik. Okey. Ya Tunggu azan. Okey, jadi cikgu dah masukkan X tu ke dalam dua garisan selari ni. Jadi dekat sini barulah cikgu boleh pakai sudut selang-seli. Barulah cikgu boleh pakai sudut selang-seli. Mana sudut selang-seli bagi X? Okey, X ni berada di kanan. Mana satu sudut yang selang-seli dengan X? 115 ke 65? 115. Ya. Bila X ni, contohlah kita nampak ini adalah ke kanan. Yang ini adalah ke kiri. Tengok. Dia punya palang tu adalah garis rentas tu yang warna hijau tu. Sekarang ni X ni berada di kanan. Kalau cikgu cakap 65, dia tak jadi selang-seli. Sebab apa? Sebab dua-dua di kanan. Jadi sekarang ni X ni bila cikgu tengok dia berada di kanan, dia kena selang-seli. Satu kanan, satu kiri. Cikgu tak boleh cakap dia dekat sini. Cikgu tak boleh cakap X tu berada diselang-seli dengan X warna biru tu. Sebab apa? Sebab warna biru tu dia bersebelahan. Jadi sekarang ni
X ni dia selang-seli dia dengan 115. Jadi automatik dia dekat sini X tu jawapan dia adalah 115 darjah. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, silent dulu. Cikgu bagi masa. Okey, Madinah, jelas ke Madinah yang cikgu tunjuk kat depan tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, cikgu akan buat soalan A pula. Okey, cikgu boleh ke cikgu teruskan kepada soalan A? Boleh. Okey, Arif, boleh ke Arif cikgu teruskan bahagian A? Okey. Jadi kamu tengok kepada soalan A. Ni soalan contoh, soalan contoh. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan A. Tengok ni soalan A betul-betul. Okey, kejap Cikgu akan zoom ni supaya dia tak pecah nanti bila cikgu masukkan. Okey, ni soalan A. Okey. Sekarang ni fokus dulu. Apa kamu kena fokus? Kamu tahu ada dua ciri-ciri dekat sini. Yang pertama, sudut sepadan. Ni yang pertama. Yang kedua, sudut selang-seli. Kat sini cikgu nak ajar kamu sudut sepadan dengan sudut selang-seli. Yang kedua, sudut selang-seli. Jadi ini adalah soalan A. Jadi sebelum kamu mulakan first step kamu, sebelum kamu bergerak, apa yang kamu kena fokus? Yang pertama sekali kamu kena fokus adalah kamu kena cari mana satu dua garisan selari tu. Jadi nak cari garisan selari tu senang je. Kamu tengok yang ada anak panah. Anak panah sama arah dia. Jadi ini adalah garisan selari. Ini adalah dua garisan selari. Boleh faham je ke dekat situ? Boleh. Boleh. Okey. Jadi ada satu garisan. Jadi garisan yang ini kita namakan dia garisan rentas. Garisan rentas tu apa? Garisan yang potong dua garisan selari tu. Jadi kita tengok dekat sini. Sudut apa yang sama yang belah dalam? Sudut apa yang duduk belah dalam dua garisan selari tu? Jadi kamu akan nampak sudut yang berada di dalam dua garisan selari ni. Dalamnya mana? Ini dalam Ini adalah bahagian dalam. Ini adalah bahagian dalam. Dalam. Kamu fokus kepada dalam. Yang ini adalah luar. Tak kisahlah dia luar dekat atas atau luar dekat belah bawah. Tak kisahlah dia luar dekat atas ataupun dia luar dekat bawah. Okey. Jadi sekarang kita punya fokus adalah kita nak cari nilai X. Kita nak cari nilai X. Okey, ni adalah X kita. Jadi X tu dah berada di dalam. X tu dah berada di dalam. Jadi kita dah boleh pakai sudut selang-seli. Tapi masalahnya untuk selang-seli dengan X ni. Okey, cikgu nak soal kamu. Yang selang-seli dengan X ni, cikgu bagi nama ini A, ini B. Mana satu yang selang-seli dengan X? Dekat A ke A. dekat B? Dekat A. Ya, pandai dekat A. Dekat A. Bila X dekat belah sana, maka yang selang-seli dengan dia, tengok garis rentas. Tengok garis rentas. Kamu tak boleh cakap dekat B. Sebab apa? X dengan B pada bahagian yang sama. Selang-seli dia bukan pada bahagian yang sama. Satu kanan, satu kiri, satu atas, satu bawah. Itu masuk selang-seli. Jadi bila X dekat dah berada di atas garisan rentas ni, jadi yang selang-seli dengan dia berada di bawah garis rentas ni pula. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Jadi Boleh. automatik nilai X, nilai X akan sama dengan yang A tadi. Jadi sekarang kita dah pakai dekat situ sudut selang-seli. Sekarang ni kita pakai sudut sepadan. Okey, yang berhadapan dengan X tu 120 ke 60? Cikgu soal kamu. 120. Ya. Jadi X tu automatik akan sama dengan 120 darjah. Kita tak boleh cakap 60 sebab apa? X dengan 60 dia duduk sebelah. Sekarang yang depan dengan X ni, yang duduk depan dengan X ni adalah 120. Jadi automatik
automatik X tu adalah 120 darjah. Tak ada pengiraan dekat sini. Yang kamu kena faham adalah sudut sepadan dengan sudut selang-seli sahaja. Jelas ke semua? Jelas. Ah, okey. Torik, jelas ke Torik? Madinah macam mana Madinah? Okey, bagus. Madinah jelas ke Madinah? Jelas. Okey. Okey, jadi berdasarkan dekat A, berdasarkan penerangan cikgu dekat contoh dengan A, cikgu nak masing-masing tak payah buat banyak dulu, tak payah buat banyak-banyak dulu. Cikgu nak tengok masing-masing punya jawapan. Okey, cikgu nak masing-masing daripada soalan A yang cikgu tengok, soalan A yang cikgu buat, cikgu nak cuba selesaikan B. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan B yang cikgu petakkan ni. Cuba selesaikan soalan B. Dah siap hantar dekat cikgu. Bagi tahu X tu sama dengan berapa. Boleh ke? Cuba buat. Boleh. Okey, baik. Boleh. Bagus. Sudah ada yang dah hantar. Okey. Buat cikgu tunggu. Pandai. Bagus. Sama-sama. Okey, pandai. Bagus. Okey, pandai. Bagus. Cikgu tunggu, tengah sedang menunggu lagi. Cuba buat, cuba buat. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, dah ada yang dah hantar lagi. Okey, bagus Torik. Pandai. Okey, cikgu masih cikgu bagi lagi 2 minit. Cuba buat, cuba buat. Kalau tak cuba nanti tak faham nanti.
Adlin dah hantar yang Adlin? Ya. Okey. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan soalan dekat B. Cikgu akan tunjukkan soalan dekat B. Okey, siapa yang tak faham, siapa yang tak faham bagi tahu cikgu. Okey, kejap ada yang hantar lagi. Okey, pandai. Bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dekat soalan B. Cikgu akan tunjukkan soalan B ni. Sekejap, cikgu nak bersin. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dekat soalan B. Okey, cikgu nak masing-masing fokus macam mana cikgu cari nilai X. Okey, sekarang ni soalan kita. Soalan B kita adalah fokus kita dekat sini adalah kita nak cari nilai X. Okey, kita nak cari nilai X. Jadi nak cari nilai X ni kita pakai dua ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama kita panggil dia sudut sepadan. Manakala ciri-ciri yang kedua kita panggil dia apa? Sudut selang-seli. Jadi tak ada pengiraan pun. Kita nak kira dekat sini sudut sepadan ke sudut selang-seli. Okey. Jadi step pertama kita apa? Step pertama kita define. Kita tentukan mana satu garis selari. Okey, mana satu garis lari dekat sini? Tengok mana anak panah tu. Okey, bila kamu tengok anak panah ni, ni anak panah dia ni. Okey, maksudnya anak panah dia ke atas. Bila ada anak panah tu menandakan dua garisan yang selari. Jadi dekat sini kamu boleh letak apa? Kamu boleh pekatkan. Awal-awal ni cikgu buatlah. Cikgu pekatkan. Supaya apa? Supaya cikgu faham yang dua garisan tu adalah dua garis selari. Boleh faham ke step yang pertama tu? Jelas ke Boleh. semua? Okey. Bagus. Kemudian apa yang kita buat? Kita buat satu garis rentas. Okey, ni adalah satu garis rentas kita. Okey, tu garis rentas kita. Sekarang ni kita nak cari nilai X. Masalahnya kita tengok untuk mencari nilai X, X ni dia berada di luar dua garisan selari. Nak berada di dalam. Jadi kita nak pakai sudut selang-seli, kita kena masukkan X tu belah dalam. Jadi bila kita nak masukkan X belah dalam, kita pakai sudut apa? Kita pakai sudut sepadan. Yang berhadapan dengan X tu, yang berhadapan dengan X tu cikgu buat A, cikgu buat B, cikgu buat C. A ke B ke C yang berhadapan dengan X? B. Okey, pandai. Jadi yang berhadapan dengan X adalah bahagian B. Jadi dekat sini cikgu tulislah ini X. Dekat situ cikgu pakai ciri-ciri apa? Cikgu pakai ciri-ciri sudut sepadan. Kenapa cikgu pakai ciri-ciri sudut sepadan? Sebab cikgu nak masukkan dia dekat belah dalam. Cikgu nak masukkan dia dekat belah dalam dua garisan selari tu. Jelas ke semua sudut sepadan? Boleh faham? Boleh. Okey. Kemudian dekat sini cikgu pakai sudut selang-seli. Sudut selang-seli dekat sini dia berlaku di antara satu garis rentas ni. Okey. X ni dia selang-seli. Satu X ni dah berada dekat bawah garis rentas. Jadi selang-seli dengan bawah adalah di atas. Jadi mana satu dekat atas? 55 ke 125? 55. Pandai. Kalau cikgu cakap 125, dia berada di bahagian yang sama. Bila dia berada di bahagian yang sama, kita tak cakap dia selang-seli. Jadi, yang selang-seli dengan X ni dah dekat bawah garis rentas. Jadi, bawah selang-seli dia ke atas. Jadi, dekat sini X tu adalah automatik dia selang-seli dengan 55. Jadi, nilai X kita akan dapat X sama dengan 55 darjah. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, sekarang ni
Berdasarkan penerangan dekat A, contoh A, B, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan C, D, E. Cuba buat soalan C, D, E. Cari nilai X. Cari nilai X. Guna dua ciri-ciri tu. Dah siap dah, Ijat? Buat C, D, E. Buat C, D, E. Soalan C, soalan D, soalan E. Bagi tahu cikgu, apakah jawapan C, D, E? Okey. Okey, betul semua. Pandai, bagus. Siapa nama ni? Okey, bagus. Betul semua. Nisa, Nisa, pandai Nisa, betul semua. Okey, Adlin, pandai, betul semua. Sama-sama. Okey, pandai Madinah, bagus, betul semua. Cuba buat cikgu tunggu. Cikgu bagi masa 4 minit. Sama-sama. Okey, pandai. Okey, pandai Kristina, betul semua. Okey, cikgu tengah cek Okey, pandai. Betul semua juga. Okey. Okey, pandai. Betul semua. Okey, sama-sama. Okey, Ummu Ati ada hantar dah Ummu Ati Nak hantar. tengah nak hantar ke?
Okey. Cikgu tunggu Ada lagi 2 minit masing-masing boleh buat. Okey. Arif dapat buat tak tu Arif? Pandai. Tengah buat Betul tu. semua. Kita Okey, bisa tengah buat. Okey, cik. Okey, 1 minit lagi. Torik. Torik dapat buat tak Torik? Okey. Okey, pandai Torik. Betul semua juga. Arif dah hantar dah Arif. Cikgu tak nampak. nak hantar cikgu. Oh, dah hantar Okey, habis sudah masa yang diberikan. Bagus. Okey, jadi masing-masing ramai yang boleh buat dekat sini. Ramai yang boleh buat dekat sini. Okey, bagus ramai yang boleh buat dekat sini. Jadi dekat sini cikgu rasa tak ada masalah. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan C dulu. Cikgu akan pergi kepada soalan C dulu. Cikgu akan terangkan secara terperinci, secara detail. Macam tadi cikgu terangkan. Okey, yang pertama first step kita adalah kita check. Boleh ke cikgu mula soalan C ni? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi kita pergi Boleh. kepada soalan C ni. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan C. Kita cari mana garis lurus selari. Nak cari garis lurus selari, ni. Ini adalah garis lurus selari kita. Kita nampak anak panah ni. Kita nampak anak panah ni. Jadi, ini adalah garis lurus selari kita yang warna hitam ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok mana satu garis rentas dia. Okey, ni garis rentas dia. Kamu memang kalau setiap sudut, pengiraan sudut, kamu kena cari. Kalau kamu nampak anak panah, 2 garisan selari, confirm ada satu garis rentas. Dia tak akan berbual garis selari sahaja. Okey, habis dekat situ. Kemudian, kita ada pakai 2 jenis sudut. Cikgu terang ni, cikgu terang. 2 jenis sudut. Yang pertama kita pakai dia sudut sepadan. Yang kedua kita pakai sudut selang-seli. Sudut selang-seli. Okey. Jadi dekat sini nak pakai sudut selang-seli ni, kita nak tengok nak pakai sudut selang-seli ni, kita kena faham yang sudut selang-seli mesti berada di dalam. Berada di dalam 2 garis selari. Mesti berada di dalam 2 garis selari. Okey, jadi dekat sini, yang ni adalah bahagian dalam.
Ini adalah bahagian belah dalam. Okey. Jadi kita nampak apa dekat belah dalam ni? Kita nampak X sahaja. Jadi macam mana nak cari X kalau kita tak jumpa nak pakai garis lari ni? Jadi dekat sini kita ada dua perkara. Kita ada dua perkara. Yang selang-seli dengan X ni cikgu bubuh dua. A ke B? A ke B yang selang-seli dengan X ni? Bahagian A ke bahagian B? B. Okey, B. Jadi bahagian B ni adalah yang selang-seli dengan X. Kenapa? Satu dekat atas, satu dekat bawah. Nampak ni? Ni garis rentas kita. Satu ke atas, satu ke bawah. Jadi dekat sini, inilah kita pakai sudut selang-seli. Dekat situ kita pakai sudut selang-seli. Kita dah gerakkan X dia. Okey, seterusnya. Seterusnya, kita kena pakai pula sudut sepadan. Yang sepadan dekat dengan X ni 50 ke 130? X tu sepadan dengan dia 50 ke 130? 50. Iya. 50. Pandai. Jadi X tu adalah 50 darjah. Sebab apa? Sebab kita gunakan sudut sepadan. Yang berhadapan dengan X ni adalah 50. Kenapa tak ambil 130? 130 tu dia duduk sebelah. Jadi yang berhadapan dengan dia adalah 50. Jelas ke soalan C? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada soalan D. Ingat, first step. Apa dia first step kita? First step kita adalah cari dua garis lari. Okey, dekat sini cikgu cari. Ni garis lari dia. Ni garis lari dia. Okey, jadi kita dah ada dua garis lari. Kita ada X, kita ada 100, kita ada 80. Jadi kita nak masukkan semua data dekat belah dalam dua garis lari. Jadi ini adalah belah dalam. Ini adalah berada belah dalam. Jadi kita pakai, macam mana nak masukkan X ni? Kita pakai sudut sepadan. Yang berhadapan dengan dia adalah X. Jadi dekat situ kita dah pakai sudut sepadan. Kemudian kita nak pakai sudut selang-seli. Kita nak pakai sudut selang-seli, kita ada satu garis rentas. Jadi garis rentas dia kita tengok X ni. Kalau X dekat bawah, maksudnya X tu kita nak ambil 80 ke kita ambil 100? Sudut selang-seli tu. Berapa nilai X? 80 ke 100? 100. Pandai. Satu dekat bawah, satu dekat atas. Jadi dekat sini X kita adalah sama dengan 100 darjah. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi last soalan untuk bahagian yang pertama kita pada malam ini adalah kita pergi kepada soalan E. Kita pergi kepada soalan E. Ingat, first step kita adalah kita cari dulu dua garis lari. Okey, ni garis lari kita. Okey, ni dua garis lari kita. Ni adalah dua garis lari kita. Okey. Jadi, bila dah ada dua garis lari, mesti ada satu garis rentas. Satu garis rentas. Okey. Jadi dekat sini kita fokus belah dalam. Kita fokus belah dalam garis lari ni. Jadi masalahnya X ni duduk belah luar. Jadi kita kena masukkan X ni, kita pakai formula ataupun kita pakai ciri-ciri sudut sepadan. Okey. Yang ini adalah X. Berhadapan dengan dia. Mesti duduk belah depan dia. Itu adalah X kita. Kemudian nak cari nilai X tu sama dengan 50 ke sama dengan 130 ke, kita pakai sudut selang-seli. Okey, jadi sekarang ni kita nak pakai sudut selang-seli X dekat bawah. Satu bawah, satu atas. Kalau cikgu ambil 50, maksudnya dia berada di sama tempat. Tak boleh ambil 50. Jadi dekat sini kita pakailah 130. Satu dekat bawah, satu dekat atas. Itu masuk selang-seli. Jadi dekat sini automatik X kita adalah sama dengan 130 darjah.
Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Jadi dekat sini cikgu harap kamu dah boleh faham dah tentang sudut sepadan dengan sudut selang-seli. Susah tu kalau nak faham dalam kelas. Jujur cikgu cakap. Sebab apa? Sebab dalam kelas cikgu kamu tak ada benda ni. Cikgu kamu tak ada projektor nak tunjuk satu-satu. Ada susah. Susah nak tunjuk satu-satu. Ni cikgu dah gabung terus. Jadi selalunya memang makan masa. Ni pun cikgu dah makan masa nak dekat sejam lebih. Nak terang 2 ciri-ciri je. Okey. Habis dekat situ. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah kita pakai sudut selang-seli sahaja. Kita pakai sudut selang-seli sahaja. Jadi dekat sini cikgu akan terangkan contoh dia. Okey, ni adalah soalan contoh. Soalan kita apa? Soalan kita yang pertama iaitu soalan contoh kita nak cari nilai Y. Jadi define dulu mana satu adalah garis selari. Cari dulu mana satu garis selari. Ni garis selari kita. Okey, kemudian kalau Y dekat sini yang selang-seli dengan Y. Apa yang selang-seli dengan Y? 70 ke 110? 110. Iya, pandai. Itu maksud selang-seli. Siapa dah boleh define yang itu adalah 110 tu ada cikgu buat online. Cikgu dah define kalau kamu dah boleh kamu dah boleh tentukan yang selang-seli dengan Y tu adalah 110, maksudnya kamu dah boleh faham selang-seli tu. Jangan ambil 70. 70 ni dia duduk sama tempat. Yang sama tempat kita panggil selang-seli. Kiri, 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 kiri. Itu tak selang-seli. Kiri kanan tu baru selang-seli. Itu cara dia. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Itulah sudut selang-seli. Okey, last cikgu akan terangkan soalan A. Untuk sudut selang-seli. Okey, bila cikgu cakap Y ni bila cikgu cakap sudut selang-seli, kamu tengok 2 garis selari. Okey, kamu tengok 2 garis selari, maksudnya ada 2 garis selari, ada 1 garis rentas. Okey, kita tengok dekat Y kita. Kita tengok dekat Y kita. Okey, ni Y kita. Okey, yang selang-seli dengan Y, kita tengok. Kalau kita ambil 115, dia sama tempat. Dua-dua dekat belah bawah garis. Ni dekat bawah garis rentas. Ni dekat bawah. Ini ke atas. Ni ke atas. Jadi, kalau kita cakap selang-seli untuk Y, Y ni dah ada dekat bawah. Jadi, selang-seli dia adalah 65. Jadi, Y kita adalah 65 darjah. Boleh faham ke? Tak ada kira-kira pun. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, berdasarkan penerangan yang cikgu dah ajar tadi, cuba buat B, C, D, E. Cuba buat B, C, D, E. Cikgu bagi 4 minit. Cikgu bagi 4 minit untuk kamu tentukan Y tu sama dengan berapa. Cikgu bagi 4 minit lama tu. Tentukan Y tu sama dengan berapa. B, C, D, E. Dah siap hantar dekat cikgu. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, cuba buat Wow, lajunya pandai. Okey, sama-sama. Okey, buat cikgu tunggu.
Iya, pandai. Bagus. Iya, bagus. Cari semua cari B, C, D, E. Okey, pandai. Okey, ramai dapat jawab. Bagus. Okey, pandai. Okey, pandai. Okey, pandai. Itulah sudut selang-seli kita. Sama-sama. Okey, cikgu masih menunggu lagi kepada yang mana-mana belum siap. Cuba buat. Kalau tak, kita tak faham nanti. Okey, buat. Cikgu menunggu. Christina, boleh faham ke semua yang cikgu ajar hari ni? Boleh ke? Okey. Ummu Atiyah, macam ni Ummu Atiyah malam ni? Okey ke semua? Okey. Okey. Irina okey ke? Ke Irina terlos. Arif macam mana Arif? Okey ke Arif? Okey. Dah siap dah. Pandai. Bagus. Iya, betul. Pandai. Sama-sama. Okey, 1 minit lagi kepada yang masih belum buat. Cikgu bagi masa. Okey, bagus. Hari terkeluar rupanya. Patutlah. Masuk tak? Okey. Okey, Torik. Okey, Torik dah jawab dengan betul. Jadi, cikgu akan tunjukkan jawapan-jawapan dia. Okey, yang pertama sekali kena buat Kalau tak buat, tak faham nanti. Okey. Boleh ke cikgu tunjukkan soalan ni? Macam mana nak jawab ni? Boleh. Okey, jadi cikgu akan jawab soalan A. Yang selang-seli dengan Y ni jangan ambil 115. 115 ni sebelah. Jadi selang-seli dengan dia adalah 65. Y akan sama dengan 65. Okey, soalan B. Okey, kalau Y dekat belah kanan, Y ni dekat belah kanan, kamu jangan ambil 120 sebab apa? 120 tu berada di kanan juga. Jadi apa yang kamu kena ambil? Satu di kanan, satu lagi di kiri. Jadi dekat kiri kita adalah 60. Jadi soalan B, jawapan dia Y sama dengan 60 darjah. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey. Untuk siapa-siapa yang tak nampak lagi, okey, cikgu buat garisan rentas ni. Cikgu buat garisan rentas ni. Okey, tengok Y tu berada di mana? Y tu berada di sini.
Jadi kalau kamu ambil 80 darjah, dia tak jadi selang-seli. Sebab apa? Sebab dia sama tempat. Jadi apa yang kita buat, kalau Y kita dekat belah kanan, dekat belah kanan, jadi untuk selang-seli dengan dia adalah di kiri. Jadi kita ambil lah Y tu sama dengan 100 darjah. Okey, ramai yang betul. Bagus. Okey, soalan D. Tengok kepada soalan D. Okey, cari dulu. Okey, ni adalah garisan rentas dia. Ni adalah garisan rentas dia. Okey. Jadi, kita tengok Y kita tu berada di mana? Dia berada di atas garisan rentas. Kalau kamu ambil 50 darjah, 50 tu pun dekat atas. Dia dekat bahagian yang sama dengan Y. Jadi, jangan ambil 50. Jadi, apa yang kita kena ambil? Kita kena ambil lah 130. Jadi, Y kita adalah sama dengan 130 darjah. Akhir sekali, dengan penjelasan yang sama, E kita dekat sini cari ni garisan rentas kita. Okey, tengok Y. Y tu berada dekat belah atas. Y ni berada dekat belah atas garisan rentas. Jadi jangan ambil 55 sebab 55 tu dia sama bahagian dengan Y. Jadi dekat sini kita ambil lah 125 darjah. Jadi Y akan jadi sama dengan 125 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Ingatlah yang ni dua ciri-ciri dah ni cikgu dah ajar ni, dua ciri-ciri ni. Okey, last last ciri-ciri. Kita tengok last ciri-ciri. Apa tu ciri-ciri yang terakhir? Okey. Jadi untuk ciri-ciri yang terakhir ni, untuk ciri-ciri yang terakhir ni kamu kena fokus. Nama ciri-ciri yang terakhir ni kita panggil tadi sudut sepadan. Kita dah belajar sudut sepadan. Lepas tu kita dah belajar sudut selang-seli. Okey, kita dah belajar sudut selang-seli. Okey, yang ketiga dekat sini nama dia kita panggil sudut pedalaman. Apa tu sudut pedalaman? Sudut pedalaman ni senang je. Kamu boleh nampak kotak. Itu tips daripada cikgu. Cari bentuk kotak. Okey, jadi sudut pedalaman ni, bila keadaan dia jadi sudut pedalaman ni? Okey, dia punya cara, dia punya bila dia terjadi tu sama dengan sudut selang-seli. Maksudnya apa? Dia kena ada dua garisan selari. Dua garisan selari. Mana dua garisan selari? Okey, yang ni cikgu tunjuk dua garisan selari kita, iaitu yang warna hitam dua-dua dekat sini. Okey, tu cara dia. Okey. Okey, ini. Ni dia. Dua garisan selari kita. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian ciri-ciri yang kedua dia sama juga. Sama juga macam tadi. Satu garisan rentas. Satu garisan yang merentas dua garisan selari ni. Jadi cikgu buatlah. Cikgu buat yang warna biru. Tu adalah garisan rentas. Okey. Jadi cikgu akan teruskan. Sudut pedalaman ni dia sama macam sudut selang-seli. Kenapa? Sebab dia berlaku dekat belah dalam. Dia berlaku dekat belah dalam. Iaitu mana dalam? Ini adalah dalam dia. Sama je. Macam mana ni? Tak faham. Okey. Tengok ni betul-betul. Beza dia dekat sini, dekat sudut selang-seli tadi, cikgu tulis kanan kiri, atas bawah. Sekarang dekat sudut pedalaman ni, cikgu tulis apa? Cikgu tulis kotak. Mana kotak dia? Okey, kamu akan ada kotak dia yang tak berapa nak kotak ni. Ni kotak dia. Ni adalah kotak dia yang pertama. Tu kotak dia. Tu warna biru satu kotak pertama. Lepas tu cikgu buat warna lain. Warna merah satu kotak dia. Nampak tak kotak dia tu? Nampak tak kotak dia tu? Nampak. Okey. Ni kotak dia. Ni kotak warna hijau. Ni adalah kotak. Ni kotak warna hijau. Dan apa? Dan ini adalah kotak warna merah. Jadi apa? Mana sudut dia? Okey, kita akan letak sudut dia dekat sini. Okey, ini sudut A. Ini sudut B. Jadi,
Dia punya ciri-ciri adalah kotak. Dia mesti dalam kotak tu, dekat bucu kotak ni adalah bucu dekat ni adalah sudut A. Bucu dekat sini sudut B. Jadi ciri-ciri dia adalah apabila sudut A tambah dengan sudut B, dia akan dapat 180 darjah. Sama juga dengan dekat sebelah dia. Kita ada sudut C dengan sudut D. Bila sudut C dengan sudut D ditambahkan, kita akan dapat 180 darjah juga. Itulah dinamakan sudut pedalaman. Itulah yang dinamakan sudut pedalaman. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Sempat salin tak ni? Sempat. Okey. Bagus. Jadi sekarang ni cikgu ada masa sikit je lagi ni. Cikgu ada masa lagi kurang daripada setengah jam. Jadi sila tengok. Kita akan pergi kepada contoh. Jadi cikgu clear dekat sini. Okey, cikgu akan pergi kepada contoh. Okey. Untuk contoh ni, untuk sudut pedalaman. Dia punya pemahaman sekarang ni kita nak belajar tentang sudut pedalaman. Mana sudut pedalaman kita? Okey ni. Ini adalah sudut pedalaman. Okey, jadi nak faham sudut pedalaman ni senang je. Cari bentuk kotak. Okey, jadi dekat sini cikgu dah jumpa bentuk kotak dia. Mana bentuk kotak dia? Ini adalah bentuk kotak dia. Kalau kamu tak nampak cikgu buat warna hijau, cikgu buat warna merah. Okey, inilah bentuk kotak dia. Jadi dekat sini kita boleh faham apa? Kita boleh faham 80 bila ditambahkan dengan Z, bila ditambahkan dengan Z, dia akan dapat 180 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Sekarang ni 80 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Dia jadi apa? Negatif. Negatif 80. Jadi 180 tolaklah dengan 80, kita akan dapat Z sama dengan 100 darjah. Jadi nilai sudut dekat Z adalah sama dengan 100 darjah. Jelas ke semua untuk soalan contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Jelas. Okey, baik. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk pula soalan A. Cikgu akan tunjuk pula soalan A. Okey. Ini adalah soalan A kita. Okey, fokus kita apa? Fokus kita cari kotak dulu. Cari kotak. Okey, ni kotak kita. Ni kotak kita. Jadi kotak kita ni kita ada apa dekat sini? Yang pertama kita ada 110. Jadi tulis 110. Bila 110 ditambahkan dengan Z, ciri-ciri kita apa? Dia akan dapat dijumlahkan dengan 180. Jadi dekat sini kamu tak boleh pakai sudut sepadan. Sebab apa? Tak ada apa-apa pun dekat sini, depan sini. Dekat sini pun Z ni kamu tak boleh pakai sudut sepadan. Sebab apa? Sebab kalau kamu nak pakai sudut selang-seli, dua-dua ni dah jadi dekat belah luar. Jadi dia akan terangkan dekat kamu kita ada sudut pedalaman. Jadi dekat sudut pedalaman ni macam mana? Okey, jadi inilah bila 110 tambah dengan Z, kita akan dapat 180 darjah. Jadi kita nak dapatkan nilai Z tu. Positif 110, kita kena pindah ke sebelah. Okey, jadi daripada sini, positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 110. Jadi 180 tolak 110 dapat berapa? 120. 120. 180. 180 tolak 110. 70. 70. 70 darjah. Ni cara dia. Jadi jelas ke contoh ni yang cikgu tunjuk dekat soalan A dengan soalan contoh tu? Boleh faham? Boleh. Okey, kod-kod ada yang tak faham lagi. Tak apa, cikgu tunjuk pula B ni. Cikgu tunjuk pula soalan dekat B ni. Nanti kamu buat semua dekat belah bawah tu. Okey, soalan dekat B ni cikgu tunjuk contoh soalan dekat B ni. Cari kotak.
Ini adalah dia punya kotak. Ni kotak dia. Ini adalah kotak dia. Jadi berdasarkan kotak ni kita dapat apa? Z ni, bila kita dapat Z dengan 60, Z tambah 60, kita akan dapat 180 darjah. Jadi dekat sini kita nak 60, 60 pindah ke sebelah. Z 180, 60 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Dekat sini Z kita akan dapat 180 tolak 60. Jadi kita akan dapat berapa? 20. 120. Cuba tekan kalkulator. Dapat tak 120? Dapat. Jadi inilah nilai Z. Faham ke 3 soalan yang cikgu buat kat depan ni? Faham. Faham. Okey, bagus. Okey, berdasarkan soalan A, B dan contoh yang cikgu tunjuk tu, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan C, D, E. Tengok contoh yang cikgu tunjuk dekat depan dan cuba selesaikan soalan C, D, E. Tu yang cikgu petakkan dekat bawah. Lepas tu dah siap hantar dekat cikgu. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, bagus. Ya, kenapa tu? Okey, bagus. Ramai dapat jawab dekat sini. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi. Cikgu bagi masa lagi. Bagus, pandai. Betul. Cuba buat masa lagi. Cikgu bagi lagi masa 4 minit. Cuba buat, cuba buat. Okey, pandai. Laju je. Bagus.
Okey, bagus. Sama-sama. Okey, pandai betul semua. Okey, 2. Cikgu bagi masa lagi. Cuba buat. Okey, bagus. Okey, sama-sama. Okey, lagi 2 minit. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Okey, bagus. Cuba buat. Cikgu tengah cek seorang-seorang punya. Okey, jadi masa yang diberikan sudah tamat. Okey semua, boleh ke cikgu nak mula buat soalan dekat depan ni? Boleh. Okey, jadi boleh tengok macam mana cikgu selesaikan soalan C, soalan D dan soalan E. Okey, senang sahaja. Jadi kita akan tengok kepada soalan C. Okey, cari petak. Dekat sini kita ada petak kita ni, petak kita. Jadi kita boleh ambil 75 dengan Z. Bila 75 tambah Z, kita akan dapat 180 darjah. Jadi 75 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Jadi dekat sini kita akan dapat 180 tolak 75. Kita akan dapat 105 darjah. Okey. Jadi itulah jawapan C kita. Untuk jawapan D kita guna sudut pedalaman kita akan dapat Z dengan 55 pula. Bila Z tambah 55 kita akan dapat 180 darjah. 55 ni positif, kita pindah ke sebelah. 180 tolak 55 kita akan dapat 180 tolak 55 dapat berapa? Dapat berapa? 125. Okey, 125. Pandai. Okey, kita pergi pula kepada untuk soalan E. Okey, ini adalah petak kita. Kita ada apa kat sini? Kita ada 130 tambah dengan Z. Kita akan dapat 180 darjah. Pindahkan ni. Jadi Z kita 180 positif. Jadi negatif 130. Jadi 180 tolak dengan 130. Z kita akan dapat berapa tu? 50. Okey, 50. Pandai. Okey, jelas ke semua yang cikgu ajar malam ni? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi kita ada soalan yang terakhir. Jadi macam biasa, kalau untuk soalan yang terakhir ni, cikgu nak masing-masing buka kamera. Masing-masing boleh buka kamera dulu. Cikgu tunggu. Cepat buka kamera. Cikgu menunggu. Okey.
Cepat-cepat masing-masing boleh buka kamera. Kita akan jawab soalan yang terakhir. Kita nak tengok mana yang betul-betul faham soalan ni. Macam mana cikgu nak tengok. Adakah kamu betul-betul faham soalan yang diberikan. Okey, cepat-cepat. Yang masih belum buka kamera, sila buka kamera. Yang lelaki, cepat. Cikgu masih menunggu ni. Okey. Okey, Arif dah buka. Okey, Erina, Kristina dah buka. Okey, Adeline dah buka. Okey, mana yang lain lagi ni? Boleh buka kamera. Madina. Mana Kristina? Rania dah buka. Kristina, mana Kristina? Okey, Kristina dah ada. Torik, mana Torik? Nisa, mana Nisa? Oh, Nisa hantar laju. Nisa ada di sana? Okey, cikgu tahu Nisa ada. Okey, jadi untuk soalan yang terakhir ni, cikgu nak tengok kamu boleh faham ke tak. Okey, yang pertama, kita ada sudut sepadan. Sudut sepadan ni apa? Sudut sepadan ni adalah sudut dia sama. Ni A, ini pun A. Lepas tu kita dah belajar apa? Kita dah belajar sudut selang-seli. Lepas tu kita dah belajar sudut pedalaman. Dan nak jawab soalan ni, ada satu lagi info yang kamu kena tahu. Kalau satu garis lurus, berapa darjah total dia? Berapa darjah? 180. Okey, 180. Berdasarkan maklumat di sudut sepadan, berdasarkan maklumat di sudut selang-seli, sudut pedalaman dan garis lurus sama dengan 180 darjah. Cuba cari nilai A, cari nilai B, cari nilai C, cari nilai D. Okey, cikgu nak tengok. Siapa yang dapat buat? Okey. Boleh buat dekat depan? Okey, ada lagi 4 minit Cikgu tunggu lagi 4 minit. Cikgu nak tengok siapa dapat jawab dulu. Gunakan 4 info tu. Umur Atiyah dapat tak tu? Ke tengah buat lagi? Tengah buat. Okey.
Okey, cuba buat. Okay, dah ada yang dapat bawa juga. Okey, orang yang pertama dapat jawab adalah jeng jeng. Wow, Torik. Bagus, Torik. Okey, Torik orang pertama. Okey, tak apa, buat je dulu. Betul ke salah nanti cikgu tunjuk kat depan. Macam mana nak tengok jawapan kita betul, macam mana nak tengok jawapan kita salah. Tak apa, nanti cikgu tunjuk. Jangan risau. Okey, 1 minit lagi. Cikgu dah siap dah cikgu. Okey, cikgu tengah check. Okey, jadi masa yang diberikan sudah habis. Masa yang diberikan sudah habis. Jadi inilah soalan kita yang terakhir. Siapa yang rasa dia boleh buat soalan ni, maksudnya dia boleh faham soalan ni. Okey, jadi cikgu nak tengok sikit. Boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan ni? Boleh. Okey, Madinah dapat buat tak Madinah? Kristina dapat buat tak Kristina? Okey, jadi kita tengok. Okey. Yang pertama sekali kita ada 2 garis lurus selari, iaitu ini adalah garis lurus kita AB dengan CD. Macam mana cikgu tahu dia ada 2 garis lurus selari? Senang je. Cikgu tengok ada nampak anak panah dekat sini. Dia ada anak panah dekat sini. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kalau 76 ni, fokus kepada 76. Macam mana cikgu nak cari baki dia dekat sebelah ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana cikgu nak cari baki dia dekat sebelah ni? Tak apa. Okey, jadi kita fokus kepada 76. Nanti kamu pening. Okey, 76 menggunakan sudut selang-seli. Menggunakan sudut selang-seli. Selang-seli. Okey, bila cikgu nak guna sudut selang-seli, cikgu ada satu garis rentas. Mana garis rentas dia? Yang ini FE.
Okey, sekarang cikgu nak soal kamu. Dia ada dua bahagian. Satu bahagian yang pertama, satu bahagian yang kedua. Mana satu yang sama dengan 76? 2. Salah. Sudut Satu. selang. Ya. Sudut selang seli dekat sini kita boleh faham. Nampak ni. Satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi dekat sini kita akan dapat 76 darjah juga. Jadi cikgu guna sudut selang seli dekat situ. Jadi lepas cikgu guna sudut selang seli, cikgu guna sudut sepadan. Cikgu guna pula sudut sepadan. Cikgu nak guna sudut sepadan. Kenapa? Okey, kalau 76 dekat situ agak-agak A dia berapa agak A dia? Berapa nilai A dia? 76. Iya, pandai. Jadi nilai A dia adalah 76 darjah. Jadi untuk calculation A, cikgu pakai pen warna hitam. Boleh tengok dekat situ cikgu pakai pen warna hitam. Okey, dekat A jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, dekat D pula. Okey, dekat D ni kita ada garis lurus warna biru. Nampak garis lurus tak warna biru tu? Nampak tak garis lurus warna biru tu? Nampak. Okey, jadi dekat sini kalau satu garis lurus penuh berapa darjah dia? 180. Iya, 180. Jadi dekat sini kita ada 110 dengan D. Jadi bila 110 tambah dengan D, kita akan dapat 180. Jadi 110 ni positif. Kita pindah ke sebelah. Dia akan jadi negatif. 180 tolak 110. Jadi kita akan dapat 180 tolak 110 dapat berapa? 70. Iya, 70 darjah. Jelas ke semua untuk soalan D? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey, sekarang cikgu dah cari D. Cikgu cari C pula. Okey, kenapa cikgu nak cari C? Cikgu nampak petak dekat sini. Kalau kita nampak petak, kita pakai sudut apa? Tengok balik nota. Iya, kita pakai sudut pedalaman. Jadi dekat sini ada C. Okey, C. Dan dekat sini ada 110. Jadi C tambah 110, kita dapat berapa? Kita dapat berapa? 180. Pandai. 110 ni positif, kita pindah ke sebelah. 180 positif pindah ke sebelah. Dia jadi negatif. 180 tolak 110. Kita dapat berapa? 70. 70. Cikgu dah cari A. Cikgu dah cari D. Cikgu cari E. Dekat. Okey. Lepas tu, kita pergi kepada B. Kita tengok kepada soalan B. Rasa-rasa kalau C tu 70 darjah, berapa nilai B tu? 70 darjah. Ya, kita guna sudut apa? Apa nama sudut dia? Tengok. Apa nama sudut dia? Ya, sudut sepadan. Jadi itulah info-info yang cikgu bagi tadi. Kamu kena ada 4 benda tu, cari-cari dia. Sudut selang seli kamu kena faham betul-betul, sebab tu cikgu buat banyak latihan tadi. Lepas tu sudut sepadan pun cikgu buat banyak latihan tadi. Sudut pedalaman pun kita dah buat banyak latihan tadi. Jadi dekat sini inilah jalan kerja dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke jalan kerja cikgu tunjuk kat depan? Boleh. Okey. Jadinya sekarang sudah pun pukul 10.32. Nanti kalau tak sempat nak salin, nanti kamu boleh tengok balik recording. Nanti cikgu akan hantar. Okey, jadi semua cikgu minta maaf lah salah silap cikgu kalau ada terkurang apa-apa, tak faham apa-apa, boleh WhatsApp cikgu. Tanya je kat cikgu. Okey? Okey, baik. Okey, jadi semua sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berehat. Bye. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey.